Assalamualaikum, kami pelajar daripada Kolej Unity Islam Perlis akan menjalankan kajian lapangan kami di sekolah SMK Syed Hassan dan kami akan mendapatkan responden daripada sekolah ini. Mari saksikan. Okey, saya berasal dari negeri Kedah, Sungai Petani. Sekarang berada di Perlis. Saya berbangsa etnik India Tamil. Saya berbangsa Melayu, berasal dari Perlis. Berasal dari sini, dari Perlis dan berbangsa Melayu. Bangsa Cina. Ya, Tionghoa. Orang Perlis. Saya ni berbangsa India. Agama Hindu lah. Ramai. Ada semua kaum. Ada Melayu, ada Cina, ada Iban, ada Kadazan. Ada India dan Cina. Selain itu, Sabah Sarawak? Untuk masa bekerja di Perlis ni, yang teacher kenal, teacher tak apa yang teacher kenal, cikgu-cikgu Melayu, cikgu-cikgu Cina dan India. Selain daripada tu, dalam sekolah ni tak ada lah. Sudah semestinya ada sebab dalam sekolah ni pun memang ada berbagai bangsa dan kaum. Sebab kami taman tu adalah kan bangsa etnik lain kan, adalah Orang Melayu, Cina ramai lah. Melayu lah ramai. Melayu ramai. Iban, kita kenali budaya mereka, perayaan mereka, gawai, kita sambut gawai. Kalau kawan Melayu, kita ikutlah kawan Melayu masa hari raya puasa. So mereka mengamalkan raya haji bersama mereka. Kalau Cina, tahun baru Cina. Kawan dengan orang Melayu lah kan. Melayu ni macam 13 hari bulan ni puasa pula kan. Puasa yang saya dah biasa lah benda-benda tu kan. Puasa, lepas tu macam di sekolah ni banyaklah program-program yang berkaitan dengan program keagamaan Islam kan. Islam, Mak Hijrah, apa semua tu kan. Okey, antara budaya kaum lain yang sudah sebatilah dengan kalangan kaum Melayu ni, contohnya budaya perkahwinan kan. Satu lagi budaya menyambut perayaan kan. maksudnya hari terbuka tu, hari raya tu ada. Jadi meriah lah depa kan, gotong royong semua tu lah ada. Mereka sambut baiklah cikgu. Ya. Kalau ikut pengalaman tu pernah lah. Macam Deepavali memang kita celebrate lah sebab kawan-kawan kita India pun ramai. Cina, teacher tak pernah lagi pergi rumah Cina, tapi celebrate dengan kawan di luar pada rumah tu pernah lah. Saya ni di peringkat sekolah lah. Kalau di peringkat sekolah ni, bagi saya ni tak ada masalah lah. Dia lebih ke benda positif lah. Benda positif. Banyak kalau atas ambilkan kita lah. Kalau kita ambil benda tu sebagai positif, positif lah. Macam contoh macam setengah orang ni suka main sensitivity je. Sensitivity contoh macam Raya Haji kan. Raya Haji, majlis-majlis korban apa semua. So bagi saya benda tu tak salah pun. Kalau buat di contoh orang India lah kan. Orang India kan dia macam sensitif lah, lembu apa semua kan. Sepatutnya lah tidak ada masalah dalam kita berinteraksi dengan kaum-kaum yang lain sebab kita dah dibanjiri oleh pendatang asing ni, maksud cikgu kaum-kaum asing ni bukan dalam setahun dua ni kan, kita dari dulu, dari sebelum merdeka lagi. Contohnya pada zaman kita mula, kalau lihat zaman Kesultanan Melayu Melaka, dah ada orang Feringgi, dah ada orang Portugal, dah ada orang Arab, orang Cina, semua dah ada. Kita boleh hidup secara harmoni lah walaupun berbilang bangsa kan dan sebagainya lah. Malaysia ini kan dikatakan satu Asia. You kenali Malaysia, you boleh kenali Asia. So di Malaysia ni, di sini ada berasal dari kaum Melayu. Kita boleh ketahui budaya di lebih kurang Asia Tenggara sama. Kaum India kita boleh ketahui budaya Asia Selatan. Cina kita boleh ketahui budaya Asia Timur. Jadi Malaysia adalah satu Asia. Jadi apabila ada pelbagai bangsa di negara ini, ia tak jadi masalah bagi saya untuk nak berkawan. Sebab kalau kita baik, orang baik dengan kita, tak kira bangsa apa. Unikkan dia sebenarnya kebaikan lah. Bila ada berbeza budaya tu, kita lebih kepada
berkongsi lah benda yang kita tak pernah buat dalam kehidupan seharian. Kita dapat benda baru lah. Kalau kita experience budaya yang baru, jadi tak adalah kita hidup dalam satu kelompok yang sama je, boring kan. So new experience, new gain, dapatlah info yang baru. Tak ada masalah lah, memang tak ada masalah tu. Teacher punya perniagaan dan member teacher pun memang perniagaan yang non-Muslim, Chinese, macam perniagaan kedai cat, memang member rapat. Jadi benda tu bukan satu masalah lah, walaupun dia yang dia punya bisnes lebih besar daripada kita. Tak ada masalah sebab apa yang pengalaman yang dia ada, kita boleh belajar daripada dia. Macam mana dia uruskan duit yang ribu-ribu tu, kita boleh belajar daripada dia. Dia jadi bukan masalah besar lah untuk teacher walaupun dia non-Muslim kan. Kita buat urusan sebab kita dah biasa berkawan. Tak ada masalah. Sekarang semua kaum mereka diberi hak sama rata untuk memajukan diri. Dari sebab awal-awal lagi dari penjajahan British, China terlibat dengan bisnes perniagaan, Melayu terlibat dengan sawah, India terlibat dengan ladang. Tapi apabila sudah merdeka, dah mula campur semua. Semua berlaku urbanisasi perkauman, dari estate, dari kampung ke bandar, dari orang Cina juga dari bandar dia pergi Pekanbaru. Jadi dia sudah campur semua. Apabila mereka campur semua, mereka nak terlibat dengan bisnes perniagaan apa bebas. Sekarang peluang ada pada semua. So kita tak ada halangan sebab kerajaan tak menghalang kita terlibat dengan perniagaan, dia tak kira bangsa. Okey, sekiranya kalau kita mengikut landasan yang betul, kalau kita ikut undang-undang yang betul, apa pun tidak akan mendatangkan masalah sebenarnya. Kerana apa yang dimiliki oleh orang Cina tu memang diorang dah warisi dari dulu. Kan, sebab bila kedatangan orang Cina kalau kita ikut sejarah, kedatangan orang Cina ke tanah Melayu pun dia berasal daripada Pelombongan Biji Timah kan. Kalau orang India pun getah kan. Dan orang Melayu ni memang kita dah channelkan ke pertanian. Jadi kalaulah dari zaman sekarang ni, kalau kita kata orang Cina menguasai ekonomi, memang betul dia orang menguasai ekonomi, tapi kita sepatutnya kita bersaing secara sihat lah. Macam mak ayah saya lah, mak saya ni memang meniaga kedai makan. Kedai makan tu di kawasan Cina lah, di depan Tenten. Tahu Tenten kan? Kat situ lah. So kami India meniaga di kawasan Cina, boleh kata majoriti customer tu memang Cina lah. Orang Melayu pun ada main beli, ada juga orang Melayu main beli. So bagi saya tak ada masalah. Ayah saya memang India, mak Cina. Tapi mak Cina pun dia dibela oleh orang India. So daripada kecil-kecil tu dia dah diberi family India. So mak saya ni pun dah lebih ke India lah sebenarnya. Dari segi fizikal nampak Cina lah, tapi dari segi yang lain tu, budaya-budaya semayang apa semua tu cara India lah. Macam tu lah. Cikgu ambil contoh terdekat dah. Ada sahabat baik cikgu lah. Okay, dia ada dua orang lah. Seorang tu satu pasang tu orang India dengan Cina, dan satu pasang lagi Cina dengan Melayu kan. Masalah tu tak nampak lah sangat ketaranya, sebab kalau perkahwinan ni, kalau kita tak pandai nak komunikasi antara suami dan isteri, orang Melayu dengan orang Melayu pun akan ada masalah kan. Adik saya sendiri berkahwin dengan kaum Cina. Jadi mereka sudah ada perkahwinan campur, dua budaya campur mereka kahwin. So ada yang dia ikut adat Cina, ada yang dia ikut adat India. Kalau dari segi perkahwinan pun kita memang nampak lah dua adat berbeza lah diamalkan dalam wedding tu. Belah kita cara kita, belah Melayu, belah China dengan adalah adat-adat China memang kita ikut lah, Chinese punya style. Tapi tak ada masalah lah, terima. Sangat-sangat bangga. Sangat bangga. Ya. Rakyat Malaysia. Ya, memang bangga. Ya, sebab kan kita boleh hidup secara harmoni lah, walaupun berbilang bangsa kan.
Bangga tak jadi orang Malaysia? Banggalah. Jadi tak beritahu jadikan inspirasi sebagai rasa bangga. Okey. Pertama sekali cikgu rasa bangga sebab di tengah-tengah kalau kita tengok di masalah di Syria, kita tengok masalah di Palestin kan, kita lihat masalah di Myanmar kan, kita tengok selalu berlaku pertempuran antara etnik-etnik di sana. Jadi bila kita berada di sini, syukur alhamdulillah lah. Sebab tolak ansur, yang penting bertolak ansur itu penting. Sudah pasti. Boleh bagi tahu kami macam apa yang menyebabkan cikgu rasa bangga sebagai orang Malaysia? Satu, saya kata kita hidup di Malaysia bagaikan kita wakil satu Asia. Kita ni wakil Asia di mana kita boleh bertoleransi, bukan macam negara-negara tertentu, negara lain hanya didominasi oleh satu kaum dan mereka tak boleh bekerja sama dengan kaum lain kalau mereka bertemu. Kita tidak, dari sejak lahir lagi kita sudah berkawan semua, kita sudah kenali, pergi sekolah kawan semua ada. Jadi saya rasa ini satu keunikan yang menjadikan kebanggaan negara kita Malaysia. Oh, I'm proud to be Malaysian. Banggalah. Aku tak bangga kan kena keluar Malaysia. Tak adalah. Jing yi qiu jing. Maksudnya kena belajarlah bersungguh-sungguh dan berusahalah kan, bersungguh-sungguh. Saya cakap majulah sukan untuk negara je lah. Majulah sukan negara. Onrupatal undu வாழ்வு. Maksudnya kalau kita bekerja sama, kita boleh hidup bahagia. If you are tired, learn to rest, not to quit. Okay? You get it? Okay, alhamdulillah kami telah berjaya menyelesaikan kajian lapangan kami di SMK Syed Hassan, dan berikut merupakan video yang telah kami siapkan. Jadi sekian saja daripada kami, pelajar bagi subjek hubungan etnik. Assalamualaikum. Bye.